السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini sekali lagi seperti yang kita atur, diizinkan oleh Allah untuk berjalan seperti mana ketentuan dan ketetapannya. Bab yang berikutnya berhubung dengan kelebihan-kelebihan amal yang dianjurkan dan digalakkan kita untuk berlumba-lumba, bersegera merebut peluang ini, yang mana dijanjikan pahala dan juga ganjaran yang besar. Amalan yang kita lakukan itu akan kita nikmati balasannya setelah daripada kematian kita. Bab yang berikutnya pada malam ini, kalau kita tengok yang disebut oleh pengarang kitab kita, bab kelebihan orang yang berkhidmat, atau lebih tepat bab pada menyatakan tentang keutamaan, kelebihan, digalakkan, dianjurkan untuk apa tuan-tuan? Iaitu berkhidmat, membersihkan dan menyucikan masjid-masjid Allah. Jadi amalan yang kita akan sentuh pada malam ini, yang kita akan baca hadis-hadis tentang kelebihan galakkan, sebab kitab kita ini berhubung dengan galakkan beramal, fadail, kelebihan amalan. Jadi antara amalan yang digalakkan dan dianjurkan oleh Islam, mempunyai kelebihan yang besar, berkhidmat dengan masjid. Sebab itu kalau kita tengok Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia ada meletakkan suatu bab di dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ini dia tulis satu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Dalam kitab Sahih Bukhari itu ada satu bab, nama bab itu Babul Khadami lil Masjid. Dalam Sahih Bukhari itu ada satu bab khas yang dia tulis sendiri, dia letak tajuk tu, dia letak Babul Khadami lil Masjid, bab pada menyatakan tentang keutamaan, kelebihan berkhidmat kepada masjid.
Jadi malam ni tuan-tuan kita akan tengok dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis tentang kelebihan orang yang menyumbang khidmat kepada masjid. Kan? Artinya dia memberikan sumbangan, contribution kepada masjid. Terutama masjid ni, tuan-tuan kena ingat terutama masjid ni yang paling penting sekali. Sehingga kan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim ni yang begitu hebat, yang begitu agung, keseluruhan para nabi itu berasal daripada benihnya. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk apa? Nombor satu, membina Kaabah. Kalau orang tanya tuan-tuan, siapa manusia pertama yang membina Kaabah, yang berdasarkan dalil lah. Riwayat banyak kata Nabi Nuh lah, Nabi ni lah. Tapi kalau tengok dalil, yang buat Kaabah pertama Nabi Ibrahim. Yang lain tu tak ada sokongan, hanya pendapat. Tapi kalau Nabi Ibrahim memang dalam Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Quran sebut Nabi Ibrahim yang buat. Setelah Nabi Ibrahim disuruh buat Kaabah, Allah Ta'ala suruh dia buat apa? Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami telah mengambil janji dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, antahhira baitiya lit-taifina wal-'akifi war-ruk'is sujud. Dan kami telah mengambil janji dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail untuk mereka antahhira, membersihkan masjid. Membersihkan masjid. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan di antara kerja yang Allah angkat kedudukan mereka, yang Allah muliakan kedudukan mereka, cleaner Masjidil Haram. Cleaner Masjidil Haram tu. Kan tuan-tuan duk tengok dalam video kan, dalam gambar, ketika manusia tak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram, tak ada peluang untuk beribadah di dalam Masjidil Haram, ni tukang-tukang cuci ni ada peluang untuk salat di dalam tu. Bahkan tersebar gambar ada tukang cuci yang boleh salat dalam Hijr Ismail. Kita yang mungkin jawatan yang besar, kedudukan yang besar, ada duit, pangkat apa semua, kita pun tak ada peluang macam dia. Dia yang cleaner cuci mop tu, dia mop kan, dia ada peluang. Tuan-tuan tengok kan yang gambar lelaki pakai baju hijau, kuning tu, dia ada baju-baju dia tu, dia boleh sembahyang lah tu. Dia boleh masuk. Allah muliakan mereka. Walaupun mungkin pekerjaan itu hanya setaraf atau sekadar cleaner, tukang cuci. Tapi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menggerakkan hati-hati kita setelah kita dengar perbincangan malam ni, kita hayati hadis-hadis Nabi, untuk kita menyumbang sedikit. Masjid ni, masalah yang berlaku sekarang, masjid kita ni, masalah yang berlaku sekarang ni apa dia? Dia tidak dirasakan milik bersama. Masjid kita ni, saya tak tahu lah, orang Islam dia tak rasa dia memiliki bersama masjid tu. Dia tak rasa macam masjid tu hak dia bersama. Sebab itu kalau kita bincang masjid ni, untuk mendapat taraf masjid, nak jadi masjid, syarat yang pertama yang Allah letakkan, dia mesti wakaf. Berapa kali dah kita sebut, siapa-siapa buat masjid besar macam mana pun, kalau dia tak mau wakaf,
dia tak jadi masjid. Tuan-tuan ada duit buat besar macam masjid Gok Gajah ni, masjid Muhammadiyah ni buat besar macam ni, cantik. Tapi tuan-tuan tak mau wakaf. Tuan-tuan nak jadi hak tuan-tuan, dia tak akan dapat tarah masjid. Dia wakaf ni dia mesti serah. Masjid tidak boleh menjadi hak individu. Itu syarat pertama. Sebelum kita nak bincang nama ke, nak bincang apa ke, nombor satu, siapa-siapa yang nak membina masjid, nak menjadikan bangunan itu masjid, nak mendapat taraf masjid di sisi Allah, dia kena serahkan hak dia. Allah tak mau hak individu. Allah tak mau. Yang letak syarat masjid wakaf ni Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia letak syarat mesti hak semua. Pasal itu orang tak boleh larang masjid ni. Hang tak boleh mai. Hang tak boleh mai. Kalau masjid duk ada perangai hang tak boleh mai, hang tak boleh mai, yang tu bukan masjid. Pasal masjid wakaf. Mana kita boleh larang wakaf untuk orang masuk? Melainkan dalam keadaan SOP yang kerajaan buat ni untuk darurat tu lain lah. Kerajaan tak bagi orang yang tak cukup 2 dos masuk, itu ada alasan kesihatan. Ni dia buat masjid. Dia buat masjid macam rumah dia. Rumah dia boleh. Dan hanya ambil rumah aku tak suka kan. Masjid boleh buat perangai gitu. Masjid boleh tak? Kalau siapa-siapa dia buat perangai gitu, dia kata hang jangan duk main-main jemaat, pasal aku tak suka hang. Tak boleh. Masjid hak bersama. Jadi bila kita rasa, tuan-tuan, bila kita tak rasa masjid ni hak kita, masjid ni milik kita, masjid ni hak bersama, kita tak rasa sangat untuk menjaga dan menyumbang kepada masjid. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita bila dia rasa masjid tu hak, bukan hak dia kan? Tapi sebenarnya kalau tengoklah hadis, hak bersama. Nampak? Cuma yang kita sebut pemegang amanah, kita pun sebut pemegang amanah kan, ataupun pengurus takbir, itu dari sudut jawatan ya, tapi bukan dari sudut pemilikan. Saya bagi contoh macam ni ya. Tentu ada akaun tabung haji kan? Ada akaun tabung haji, masing-masing saya ingat ada akaun tabung haji. Dia akan letak penama. Maksudnya bila kita mati, duit itu akan pindah kepada penama. Adakah penama itu pemilik? Adakah duit kita tu dimiliki oleh penama tu? Adakah penama tu berkuasa ke atas duit itu? Tak. Dia hanya sebagai pemegang amanah untuk menguruskan, diberikan kepada waris. Itu maksud pemegang amanah. Itu yang kita kata jawatan kuasa masjid, pihak majlis agama, itu pemegang amanah. Tetapi pemilik sebenar masjid ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. So bila kita serve untuk masjid, kita berkhidmat untuk masjid, kita sebenarnya berkhidmat langsung dengan Allah Ta'ala. Jadi siapa yang duk berkira dengan masjid ni, duk berkira sangat dengan masjid ni, duk ambil reti sangat dengan masjid ni, duk halusi sangat dengan masjid ni, dia sebenarnya berkira dengan Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan kadang-kadang memang kita ada masalah lah, biasalah. Yang jaga masjid pun orang, kita yang main pun orang. Mungkin ada krisis sikit-sikit, tak apalah kan, kita bincang. Tukar orang lain pun macam tu juga kan. Jadi kita, aku tak kira siapa pun, yang penting aku main buat ni kerana ni rumah Allah Ta'ala. Aku nak memberikan sedikit sumbangan. Ada hadis-hadis yang Nabi sebut tentang ganjaran yang besar, dan aku nak mengambil alih tugas yang Allah beri kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kerja yang aku buat ni kerja Nabi Ibrahim, kerja Nabi Ismail, kerja yang Allah Ta'ala suruh, kerja yang dijanjikan oleh Ibu Maryam. Ibu Maryam ketika dia mengandung anak dia, dia nazar apa? Kalau tuan-tuan baca kan, Ibu Maryam ketika Allah Ta'ala bagi tahu kata dia mengandung, apa yang ketika dia apa? Dia bernazar kalau dia mengandung, inni nadartu, kalaulah aku mengandung, aku bernazar untuk apa? Untuk menyerahkan anak aku ni sebagai khadam masjid.
Besar tuan-tuan. Sekejap lagi kita akan baca. Ni saya sebut sepintas lalu. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan, bagi kita orang mengaji ni, orang yang menuntut ilmu, orang yang dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada apa-apa kepandaian, kelebihan, sumbangan yang masjid perlukan, kita sumbangkan. Kita ambil peluang itu. Kita memerlukan masjid untuk menjadi saham di akhirat. Kalau tuan-tuan kena ingat, kalau saya dan tuan-tuan tidak menyumbang kepada masjid, masjid tetap akan ada orang lain yang sumbang. Kalau saya dan tuan-tuan kita tidak merebut peluang untuk berkhidmat atau membuat sesuatu kepada masjid, orang lain juga akan buat. Bukan kata kita tak buat, orang lain tak buat. Kalau kita tak buat, masjid tak ada siapa nak buat, ada orang lain buat. Kita jangan juh, atau kita jangan megah, atau kita jangan besar diri. Kalau aku tak buat, tak ada siapa boleh buat. Kita jangan, perasaan tu jangan ada. Tuan-tuan, bukan masjid perlukan kita, kita perlukan masjid. Allah Ta'ala boleh ganti orang lain, Allah Ta'ala boleh ambil orang lain, Allah Ta'ala boleh pilih orang lain, Allah Ta'ala boleh buka hati-hati orang lain. Ini satu benda yang kita nak kena ingat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak main masjid, orang lain akan main. Itu ya. Okey. So, kadang-kadang kita bukan meban dengan masjid, kita meban dengan jawatan kuasa masjid. Yang tu cerita lain lah. Itu tajuk tuan-tuan. Tajuk saya ni nak suruh tuan-tuan mai khidmat pada masjid. Kan? Okey. Berikutnya, hadis yang pertama tentang kelebihan masjid ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan aswad au imra'atan sauda. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mundhiri. Di dalam kitab dia At-Targhib wa Tarhib ni, dalam bab kelebihan berkhidmat pada masjid, menyucikan masjid. Hadis apa tuan-tuan? Macam mana dia pergi letak hadis ni? Kita kena baca dulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki hitam atau perempuan hitam. Dalam riwayat hadis ada dia sebut dua. Kita selalu dengar wanita hitam. Sebenarnya memang ada juga rawi sebut yang individu yang mati tu, yang kata Nabi pergi semayang dia di kubur tu, lelaki hitam. Ini yang kata jujurnya sahabat ni, dia tak pasti dia sebut dua-dua. Dia sebut dua-dua. Tapi kita selalu dengar riwayat sebut yang wanita hitam. Tak apalah, itu pun sebenarnya betul. Yang mana lelaki atau wanita yang kulit hitam ni, kana yaqumul masjid, dia ketika hidup bertugas. Ni tuan-tuan kena ingat sukarela. Tak kira lah ni kalau kata tak sukarela pun tak apa. Tapi tuan-tuan kena ingat, dia punya hebatnya yang disebut dalam hadis ni, kana yaqumul masjid. Pasal itu Imam Al-Munziri bawa hadis ni dalam bab ni. Wanita ini ketika dia hidup, dia seorang yang berkhidmat membersihkan masjid. Tuan-tuan, ramai orang lain yang ada dalam Madinah, ramai lagi manusia lain yang duduk di Madinah, ramai lagi orang yang hidup dengan Nabi, tapi cerita perempuan ni yang terbit. Perempuan ni yang besar dia tentu lah, yaqumul masjid. Cerita dia diangkat, disebut di dalam hadis. Bahkan Nabi SAW pergi salat di kubur dia. Kerana apa? Kerana khidmat dia pada masjid tu. Dia pergi bersihkan masjid, dia cuci masjid.
Itu kelebihan dan kebesaran wanita ini. Sebab tu bila kita baca hadis ni, kita kena ingat tuan-tuan, dia menyumbang khidmat membersihkan masjid. Artinya siapa-siapa yang melakukan perbuatan seperti dia termasuk di dalam hadis ni. Bahkan Nabi sebut dalam sebahagian riwayat, Nabi kata apa? Ada riwayat yang menyebut Nabi SAW kata, aku melihat Allah memberikan syurga kepadanya kerana sumbangan dia membersihkan masjid. Lepas itu Allah selalu sebut dalam Quran, Nabi juga kerap ulanglah hadis, amalan yang kecil pahala dia besar. Wanita ni buat apa? Dia bukan bina masjid, dia miskin, kulit hitam, hamba. Dia macam kita kata orang susah ha? Dan dia duduk di masjid. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan bahawa wanita, panjang ceritalah tentang isu haid duduk masjid ni, antaranya hadis perempuan ni lah. Tapi saya nak ceritanya, dia duduk di masjid, sumbangan khidmat dia membersihkan masjid. Nampak? Famata, dia mati. Lelaki ataupun wanita tu dia mati. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tak nampak dia. Nabi tanya dia. Maksudnya dia di hati Nabi itu besar lah. Dia di hati Nabi, dia pada pandangan Nabi sangat istimewa. Kerana apa? Kata ulama, dia membersihkan masjid. Jadi kalau kita boleh kata orang yang membersihkan masjid ada tempat yang istimewa di hati Nabi. Sesiapa yang menyumbang khidmat membersihkan masjid, mensucikan masjid, menjaga masjid, dia ada tempat yang istimewa di dalam hati Nabi dan di dalam pandangan Nabi. Untuk menjadi orang yang istimewa di sisi Nabi, kalau yang lain kita tidak mampu untuk kita lakukan, kita ambil yang ni. Siapa hang rajin cuci masjid ni? Siapa yang hang rajin sangat bersihkan masjid ni? Ataupun hang baik sangat duk tolong bersih masjid ni? Pasal aku nak jadi orang yang disayangi oleh Nabi, macam Nabi sayang perempuan hitam ni. Perempuan hitam ni dia tak bagi sumbangan lain. Cerita lain tak ada. Dalam hadis-hadis lain tak ada sebut tentang apa perempuan hitam ni buat. Yang dia buat satu tu je, membersihkan masjid. Itu sahaja yang ada dalam hadis. Tak pernah cerita kata dia bagi sumbangan sedekah ke, infak ke, dia pergi perang ke apa ke, tak ada. Dia hanya membersihkan masjid. Tapi ketika dia mati, kata hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kehilangan dia. Orang ni kalau istimewa atau ada kedudukan, mesti orang akan perasan kan. Kalau orang tak tanya ni, memang orang tu orang tak ambil tahu lah. Nabi tanya. Nabi SAW tanya, pergi mana wanita tersebut? Pergi mana wanita tadi? Kan? Faqalu, lalu mereka menjawab, sahabat cerita, mata qalat. Qala, dia berkata, lelaki atau wanita tadi ni mati. Kemudian Nabi kata, afala kuntum adantumuni, kenapa kamu tidak bagi tahu aku? Dalam riwayat Baihaqi, Al-Imamul Baihaqi, wanita ni dia mati pada waktu malam. Dia mati malam. Jadi sahabat kebumikan dia pada waktu malam. Dan sahabat tidak mahu mengganggu Nabi, nak kejutkan Nabi, nak bagi tahu dekat Nabi, suruh bangkit mai semayang wanita ni, kerana bagi mereka wanita ni kalau kita urus pun padan dah lah. Taklah sampai kita nak maklum pada Nabi. Itu dalam riwayat lain dia jelaskan macam tu lah. Wanita ni mati malam, mereka segerakan pengurusan dia, malam tu juga mereka tanam.
Hadis ni menunjukkan bahawa bolehnya kita mengebumikan jenazah pada waktu malam. Kalau kita boleh kebumikan malam, ada keperluan, ada kemampuan, kita nak jalan malam tu, jalan. Contoh dia mati maghrib, kita telefon orang mandi, orang yang urus jenazah, boleh dah urus. Lepas daripada isyak, dia mati katalah pukul 6, 6:30 dekat nak maghrib, dia kata boleh. Sat lagi saya, barang semua dah siap, sat lagi saya mai lepas maghrib, kita mandi, kita kafan. Lepas daripada sat lagi isyak, kita bawa mai masjid kalau sempat, kalau tak sempat kita mayang di rumah. Lepas isyak kita boleh simpan. Itu lebih baik. Tapi orang kita dia ada masalah macam-macam lah, kan? Kita pun tak nafikan lah, kubur tak ada lampu lah, yang nak korek kubur malam-malam pun tak apa nak berani nak pi lah, kan? Korek lain malam, lain korek siang lain. Dia kata kalau malam boleh, tapi cah lain lah, kan? Hari pula hari Sabtu, kalau mau hari Isnin boleh lah, kan? Hari Sabtu setengah hari, hari Ahad public holiday. Macam penyamun lah pun, kan? Tapi saya tak tahu budaya kita ni dia agak adalah kesedaran tu, tapi dia suka nak tangguh tanpa alasan. Kalau ada alasan, no problem. Alasan yang munasabah. Tak ada orang nak urus, tak boleh korek, keadaan kubur tak sesuai dan sebagainya, apa, no problem. Kita tangguh sampai lepas subuh. Tak apa. Tapi kalau tak ada alasan, tuan-tuan ingat pesan pada anak-anak tuan-tuan, kalau aku mati pasal itu, saya suruh tuan-tuan siap sedia segera. 7 perkara siap sedia. Dalam umur-umur kita ni, segala persiapan kita dah siap, termasuk urusan jenazah. Tuan-tuan kena update sentiasa yuran khairat kematian. Yang khairat kematian ni bukan boleh kira sama, 2 kali tak bayar pun macam bank juga, blacklist terus. Nama saja khairat kematian, tapi dia punya macam alung. Anak telefon ni, pak saya mati, minta maaf lah, tak boleh tolong. Awak bukan nama dah, 2 kali dia tak bayar yuran, jadi 2 kali potong nama. Hak bayar lama-lama dulu tak. Khairat kematian ni tuan-tuan, dia bertujuan untuk bantu orang. Kalau lah siapa-siapa yang telefon tak ada, masjid pun boleh, saya ingat tak lok kot duit. Ada dalam qaryah ni sebulan mati 40 orang. Ada data tak? Sebab pengurusan jenazah ni, pengurusan kubur ni di bawah jawatan kuasa wakaf ni. Jadi kita duk buat survey, pasal kita nak buat keluar arahan, masjid-masjid kena tanggung. Masjid kena tanggung kalau yang susah ni. Dia berkata sehari masjid tak boleh tanggung pula. Allah tak mati hari Sabtu 7 orang dia kata tak boleh kami. Tiap-tiap hari 7-8 orang, 7-8 orang. Kopi apa ni? Kita tuan-tuan ready. Pasal saya kata tuan-tuan boleh belilah siap-siap. Kain kapan apa semua beli siap-siap. Beli seorang satu, bini satu, buat siap-siap set. Dah ada dah siap-siap. Jadi bila mati dah tahu, anak dah tahu dah, mak dia dah siap. Bayar khairat ke apa semua ke, senang. Kalau mati malam kedai tutup pun tak apa, pasal set kelengkapan jenazah duk ada sentiasa dah. Anytime boleh simpan kita. Nampak? Jangan duk simpan malam, aku takut duk sorang-sorang malam, siang lain sikit. So kita sambung balik. Jadi Nabi SAW ni bila dia dapat tahu kata dah meninggal, maka Nabi SAW mengarahkan, dulluni ala qabrihi atau qala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Tu besar tu perempuan ini, sakan tau. Nabi kata jom bawa aku pergi kubur dia. Sebab Nabi terlepas peluang untuk solat jenazah. Ini menunjukkan tuan-tuan adanya syariat, sesiapa yang terlepas solat jenazah
bersama-sama dengan jenazah dan orang ramai. Kalaulah dia anak dia balik lewat ke, kita terlambat sampai ke apa, orang dah ke bumi dah, dah siap ke bumi, boleh kita salat jenazah di kubur macam biasa. Dan hadis ni juga menunjukkan salat jenazah boleh dilakukan berseorangan. Salat jenazah bukan wajib mesti jamaah. Cuma dia punya syarat dia apa dia? Jenazah tu mesti dah dimandikan dan dikafankan. Sebab tu kadang-kadang kita pi kan tuan-tuan, pi jenazah tu dah mandi, dah kafan dah. Tuan-tuan tanya dah selesai dah? Selesai dah. Mak mayang pukul berapa? Dia kata sekali nak buat pi masjid, nak sembahyang. Tuan-tuan mai sampai ada 5-6 orang dah. Dah sampai 5-6 orang dah tuan-tuan sembahyang tu. Pasal sekali tuan-tuan mungkin tak ada nak pergi masjid. Tuan-tuan sembahyang pukul berapa? Sembahyang zuhur. Sekarang baru pukul 11. Tuan-tuan tak pergi dah masjid. Boleh kami nak sembahyang dulu? Boleh. Sebab dia dah mandi dah kafan dah. Duk tunggu nak buat pergi masjid dia. Tuan-tuan dah sampai. Tuan-tuan sembahyang dulu selapis. Cuma saya nak peringat selalu yang sembahyang di rumah tak dapat lah. Kalau sembahyang di masjid baru mereka bagi. Okey. Faham tak? So kita sambung balik tak mana. Lalu Nabi SAW pun pergilah ke Kufa'ata qabraha fasalla alaiha. Nabi SAW pun pergilah ke kubur wanita tersebut dan salat kepadanya. Begitu prihatinnya Nabi terhadap wanita tersebut. Kerana apa tuan-tuan? Kerana khidmat dia kepada masjid. Dan saya nak bagi tahu sekali lagi tuan-tuan, wanita ini volunteerism. Dia sukarelawan. Jadi tuan-tuan semua ni sukarela. Apa saja yang tuan-tuan nampak, bagi tahulah tu imam dulu. Sekejap lagi dia tengok pintu ni apa semua, dia terus buat pandai, dia duduk tukar tak ketawa halau. Kacau abang tu imam ni, saya nampak ni, saya ingat saya nak main cuci. Boleh ke tu imam? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Tapi saya duduk tengok orang kita ni, dia tak rasa besar bila dia boleh menyumbang kepada masjid. Tapi ada juga orang-orang yang memang bagus, dia terfikir. Ada wanita yang kadang-kadang di setengah-setengah masjid dia ambil telekung. Di setengah-setengah masjid dia sediakan telekung. Pasal orang kita ni kadang-kadang dia singgah. Dia nak pakai telekung, dia ambil telekung. Jadi ada wanita ni yang ambil telekung masjid ni, dia kutip, dia bawa pi dobi. Dia bawa pi dobi, lepas tu dia mai gantung balik seminggu sekali. Dia tak hantar bil mai kat masjid ni, dan ni saya cuci telekung ni, dia khidmat. Allah panggil sangat. Dia kata dulu saya kaya, lepas duk cuci telekung saya dah miskin. Mai abang kita bayar dah. Nampak? Apa lagi yang tuan-tuan boleh buat? Kadang-kadang ada yang ni, sejadah ambil balik pergi cuci. Ni hantar balik. Mai. Banyak tuan-tuan, banyak peluang. Bawa anak-anak kita ke? Yang anak-anak kita bawa mai cuci ni. Cuci kipas ni, kipas banyak ni. Sampai masjid kadang-kadang kipas pun tak larat lampu sinar berat. Awak ni debu tak tengok. Setengah-setengah masjid dulu masa kita tak bawa sejadah, bukan boleh duduk sujud ni. Daripada dia dulu tak ada asma, lepas dia mai jemaah di masjid, terus asma tahap 4. Duduk sedut. Ni duduk sedut debu masjid. Sedung tu. Tak cuci. Khabar Datuk Siok pun tak ada. Nampak Datuk Siok mai saya hari Jumaat saya tak ada nak buat apa, daripada duduk sembang burung, mai tolong cuci. Bawa anak-anak mai tolong cuci. Banyak benda kita boleh buat. Banyak ni. Apa? Tapi yang tu kita nak tengok hadis ni lah. Okey, berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari, kita tengok Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dia bawa bab yang saya kata tadi ni, kemudian dia bawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 35, 36, tuan-tuan boleh tengok. Yang mana isteri Imran, pasal itu ada dalam Al-Quran surah
Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran. Yang mana isteri Imran, mak kepada Maryam. Maryam binti Imran. Dia kata apa? Dia kata inni nadartu laka ma fi batni muharraran lil masjid yakhdumuha. Kata Ibnu Abbas, yang mak dia kata tu, aku bernazar. Isteri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu ya Allah, anak yang ada dalam kandunganku ini akan aku serahkan untuk berkhidmat kepada masjid. Kata Ibnu Abbas, mak dia itu sebut muharraran tu apa dia? Lil masjid yakhdumuha. Sebelum anak dia lahir, anak dia Maryam tu lahir, dia dah bernazar untuk serahkan anak dia menjadi khadam kepada masjid. Nampak? Itu apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok pula dalil-dalil lain yang menyebut tentang kelebihan orang yang menyucikan masjid. Antaranya dalam suratul Baqarah ayat 125. Nombor 1 tadi kita ambil wanita hitam tu. Nombor 2 kisah Maryam, mak dia yang dah nazar. Mak bernazar elok anak lahir jadi manusia hebat, Maryam. Keturunan Maryam, Isa. Daripada Isa keluarnya generasi yang saleh. Nampak? Kita tengok juga Al-Quran menceritakan dalam suratul Baqarah ayat 125. 125, tuan-tuan tengok 125. Wa idza ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah suci, yakni Baitullah itu sebagai tempat tumpuan manusia untuk mereka melakukan ibadah haji, tempat yang aman sentosa, dan jadikanlah maqam Ibrahim tempat untuk kamu salat. Pasal itu bila habis kita tawaf, kita semayang belakang maqam Ibrahim. Bila kita sampai di Mekah, kita buat umrah, kita tawaf, qudum apa semua, tawaf selamat datang, tawaf umrah apa tu, kita akan salat belakang maqam Ibrahim. Dalil dia yang inilah. Dan kemudian Allah kata apa? Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami suruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk apa? Kedua-dua beranak itu untuk mereka membersihkan rumahku supaya orang-orang bertawaf, untuk orang-orang yang bertawaf. Allah kata dekat Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, bersihkan rumah aku. Tu kerja besar tu. Bersihkan rumah aku untuk siapa? Lit-ta'ifin, untuk orang nak bertawaf. Wal-'akifin, untuk orang yang nak i'tikaf. Kan? War-ruk'is sujud, dan untuk orang yang rukuk dan sujud. Bersihkan di situ kata para ulama ada dua makna. Satu, membersihkan rumah Allah daripada syirik dan bid'ah. Yang kedua, membersihkan rumah Allah daripada apa? Najis. Jadi tanggungjawab kita membersihkan masjid daripada yang pertama bid'ah dan khurafat. Jangan benarkan orang masuk masjid ni cemarkan masjid. Pasal itu kalau orang nak mari kahwin di masjid boleh. Orang nak mai kahwin di masjid, fatwa kita pun kata boleh. Orang nak mai masjid, setengah-setengah masjid dia buat di luar. Pasal ada isu wanita haid, kan? Tapi bila nak mai menikah di masjid, kena tengok adab lah. Pertama, kalau tuan-tuan tanya bolehkah menikah di masjid, jawapannya boleh. Sah. Pasal menikah tang mana pun sah. Hampa menikah tang mana? Menikah tepi traffic light. Awak pasal dia nak bagi belain sikit. Kan? Kau orang kita ni dia suka pelik-pelik. Dia pergi ajak tu imam kata tak apa tadi, tak apa tu imam kami banyak lebih sikit. Tu imam pun balu tepi traffic light, tang merah ya cepat-cepat angkat.
Sah tak? Sah. Tang mana pun sah. Kan lah macam-macam orang ajak pergi tangkap gambar, tangkap menikah, tak sah. Jadi kalau nak mari masjid kena jaga adab. Ada adab dia. Pertama, masuk bila nak mai kahwin. Bila nak mai kahwin, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok nah, saya bagi perbandingan. Bila kita masuk masjid, orang perempuan duduk mana? Orang perempuan duduk belakang. Orang perempuan yang nak masuk masjid, orang perempuan tu kena duduk belakang. Dia tak boleh menonjol. Pasal apa orang perempuan dia tak belakang? Pasal apa Nabi bila habis semayang Nabi tak beralih terus. Pasal Nabi tak mau tengok orang perempuan. Nak bagi orang perempuan keluar dulu. Artinya orang perempuan ni dia tak boleh main menonjol. Jadi bila nak mari masjid, orang perempuan dia pertama, dia janganlah main menonjol sangat. Ni ambil duduk depan sangat, tak boleh. Dia duduk belakang-belakang. Yang kedua dia kena jagalah etika pakaian dia. Tapi bila nak menikah, ada orang pakai telekung main menikah? Ada orang main menikah pakai telekung? Mana ada. Semua pakai baju kebaya. Semua pakai ketat. Daripada pengantin, mak pengantin, tok pengantin pun pakai ketat. Tok. Rombongan, tok pun kebaya. Terus nak berjalan pun tak larat kebaya juga tok pun. Azan dulu tuan-tuan, kita sambung mengata pula. Azan dulu. Kita sambung. Okey. So kita sambung balik. Menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kedua-dua orang Nabi Allah itu telah diarahkan oleh Allah Azza wa Jal supaya mereka membersihkan rumah Allah. Yang pertama daripada sebarang bentuk syirik, khurafat, bid'ah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita kena make sure masjid kita ni tak ada unsur-unsur yang bercanggah dengan syariat. Ini tanggungjawab kita. Jadi kita tak boleh bawa masuk unsur-unsur yang memecah belahkan orang. Pasal itu diperlis, tidak ada mana-mana orang politik yang boleh bercakap di dalam masjid. Tak ada majlis politik. Kan? Tidak boleh ada mana-mana unsur-unsur yang boleh membawa kepada perkelahian, tak boleh. Jadi bila kita mari masjid ni, kita tak bercakap benda-benda yang bersifat perkelahian, pertelingkahan dan sebagainya. Pasal tu di dalam masjid juga tak boleh ada unsur-unsur yang kita, pasal tu kita kena tengok kadang-kadang di dalam masjid ada buku-buku yang mengajar benda-benda amalan-amalan yang tak ada, doa-doa yang pelik-pelik, amalan yang pelik-pelik. Dia kena tengok, dia kena kelas. Kadang-kadang ada orang mai dia bubuh buku apa semua. Kan? Tengok. Sebab tu kadang-kadang di Masjidil Haram orang duk waqaf Quran. Di dalam Masjidil Haram tu dia ada Quran yang telah disahkan, di standardized. Ada dia punya Quran dia sendiri. Siapa yang ni dia akan kutip bagi tempat lain. Kan? Tapi kita di Malaysia tak ada masalah. Bab-bab tutup utama sekali tempat-tempat kita lah. Pasal apa? Quran ni kalau dia beli, dia letak di situ 10 tahun mai dia 10 tahun mai tengok pun duk tahun tu lah. Dia tak ada masalah. Dia kata bagus orang masjid ni susun elok. Bukan susun elok, tak ada orang camuk. Okey. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kita bukan sahaja membersihkan, bukan sahaja Nabi Allah Ibrahim ni disuruh membersihkan daripada syirik, dia juga disuruh membersihkan masjid daripada najis. Tuan-tuan bayangkan betapa besar pahala kita boleh. Satu orang mari masuk ni daripada masjid, dia pergi tandas, dia selesa, kan? Dalam kita duk cerita tandas masjid, saya tak mahu sebut lah masjid mana, tapi masjid tu Allahu Akbar. Macam kita kata, pasal apa tuan-tuan? Pasal kita duk mengaji kebersihan. So ambil tindakan. Sedih saya baru ni bila tahu ada masjid umum nak buat gotong royong, orang tak mai, orang tak mai kan, tak tahu lah masjid ni orang tak mai. Alasan dia kita tak payah mai lah, depa ada tu semua orang bayar lah tu, kita nak pergi duduk tolong buat apa, kan nak boleh apa. Masjid ni buatlah makan pun semua kan. Tok Imam tanya nak buat macam mana? Buat kat kita dah Tok Imam, muka-muka ni nak mai pun. Pasal apa kita tak rasa kita nak mai?
tak rasa semangat nak mai. Pasal kita tak rasa besarnya kita mai. Kan? Kita tak nampak, tak ada orang berlumba-lumba nak mai. Tak betul imam. Saya buat mai apa semua, tak ambil tahu. Bocok mai apa semua tak tahu. Ini satu, ni orang mesti orang Islam ni. Kan? Orang kita umat Islam. So kita kena ambil tahu masjid kita. Tak apalah yang isu sikap jabatan kuasa tu biar apilah, itu dia akan jawab dengan Allah Taala. Sikap dia, perangai dia, kalau ada salah laku dia, Allah Taala akan ambil tindakan pada dia. Tapi kita tak boleh alasan aku tak mau buat kira lah dengan masjid ni, JK dia tak boleh pakai. JK dia tu biar pergi satu bab, dia akan jawab esok. Tapi kita amat tak ada. Saya ingat Tok Imam saya nak main cuci masjid, tak payah kami duk ada lah, tak payah duk sabak. Tak ada. Dia alu-alukan lagi ada. Dia habaq elok kata saya nak main cuci. Kan? Kejap anak cucu kita main. Okey. Seterusnya tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok pula dalil yang kedua dalam surah Al-Hajj ayat 26. Wa idza bawwa'na li Ibrahim makana wa idza bawwa'na li Ibrahim makana al-bait alla tusyrik bi syai'a وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan ingatlah peristiwa ketika kami menentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepada Nabi Ibrahim, janganlah engkau mensyirikkan sesuatu pun dengan aku, dan bersihkanlah. Tengok, Allah sebut sekali lagi tu, watahhir, dan bersihkanlah rumahku. Maksudnya Allah memang stres, memang tekankan soal kebersihan ni. Tadi Allah sebut dah ayat suratul Baqarah yang kita baca tadi. Berapa? Suratul Baqarah ayat 125. Ni Allah sekali lagi sebut Al-Hajj. Bila sebut saja Baitullah, lepas bina jangan buat benda-benda syirik. Yang kedua, bersihkan. Nampak? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiri, orang yang rukuk dan sujud, yakni orang yang semayang. Nampak tuan? Okey? Tapi orang kita ni dia memang kan, insya-Allah. Pasal apa? Pasal bukan takat masjid yang dia cuci, kuil pun dia pergi cuci dah lah. Yang tu kita puji ya. Nampak? Kemudian tuan-tuan, kata para ulama, Allah telah mengarahkan Nabi Ibrahim supaya jangan mensyirikkannya dengan makhluk-makhluknya, dan membersihkan rumahnya daripada sebarang bentuk berhala dan kotoran, bertujuan supaya memberikan kemudahan, keselesaan kepada orang yang nak mendirikan ibadah. Bayangkan tuan-tuan mai, saya dapat cerita banyak sebenarnya. Yang buruk pun ada, yang baik pun ada. Kita kena cerita juga yang baik. Banyak. Kadang-kadang saya pergi masjid, mereka cerita bil elektrik. Ada satu, bukan satu lah, banyak masjid yang cerita benda yang sama. Bil elektrik ada dibayar oleh hamba Allah. Dia minta bil kat dia, WhatsApp bil, dia bayar. Dia sebut, selagi mana ada rezeki saya akan bayar. Dia habaq dah. Ayat pun macam tu. Ada juga yang kadang-kadang lebih sikit, dia tak bagi semua, dia bagi sikit. Ada banyak cerita-cerita yang manis. Selain daripada yang kita dengar yang pahit tadi, ada juga yang manis. Yang sengak-sengak mai bagi duit kat Tok Imam, sengak-sengak pergi bayar, kita pun tak pernah tanya, kita pun tak pernah tahu. Yang kita mai semayang sejuk, ada lampu, semua berjalan, kita tak pernah tanya bagaimana benda tu berlaku. Kita boleh semayang selesa. Ada manusia pilihan Allah yang menggerakkan hati dia, yang kita patut mau jadi macam tu. Kita tak pernah tanya, ni kipas duk tekan buka ke dalam tu kok. Tiba-tiba kita tekan hari tu tak menyala. Tanya Tok Imam pasal tak menyala, mati dah kawan yang duk bayar tu. Baru kita tahu. Macam cerita banyak kan. Daripada cerita lepas kawan tu mati, baru tahu kata kawan tu mati tak ada siapa bayar. Lepas ni tolong bayar lah. Nampak? Okey. Kemudian hadis yang terakhir pada malam ini, hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tunazzaf wa tutayyab, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya membina masjid-masjid di kampung-kampung. Nabi suruh bina masjid. Di mana ada kampung, bina masjid. Diperbanyakkan masjid. Sebab apa? Mempermudahkan orang untuk berjamaah. Sebab itu kita dipilih, alhamdulillah, berebut qaryah. Dipilih ni berebut qaryah. Bukan kata apa dia ni berebut parlimen dengan dua ni, masjid pun berebut qaryah. Sampai satu orang dia habaq dekat saya ustaz, satu rumah 3 qaryah. Kalau keluar pintu belakang masuk qaryah masjid ni, keluar pintu depan masuk qaryah, kat 3 punya dekat masjid, maknanya banyak. Hampir tak? Oleh kerana tak tahu qaryah mana, saya tak pi semua. Bagus, ini dia panggil adil. Sekali saya pergi masjid tu kecil hati. Nak masjid mana pun tak pergi, main ada rumah. Maksudnya soal masjid tak ada masalah. Kan? Pasal itu kadang-kadang kuliah masjid tu ada kuliah, masjid ni ada kuliah, tak ada masalah, pi lah. Nampak? Kemudian Nabi kata, nombor 1, Aisyah kata nombor 1, Nabi suruh bina masjid. Nombor 2, Nabi suruh, ni suruhan Nabi ni, arahan Nabi. Nabi kata tunazzafa. Nombor 2, setelah bina masjid, tunazzaf, bersihkan masjid. Masjid kena make sure, siapa-siapa yang pergi masjid dia pegang amanah ni, berat ni. Arahan Nabi pada dia, titah perintah Nabi kepada kita, membersihkan masjid. So siapa-siapa yang membiarkan masjid kotor, dia berdosa. Siapa-siapa yang nampak masjid kotor, dia tahu masjid kotor, dia nampak sampah, dia tak pergi cuci, dia berdosa. Pasal apa? Benda tu mungkar, Nabi suruh bersihkan. Dia nampak sampah, dia dah ambil, itu siap tahu kerja dia. Dia berdosa. Dia berdosa. Pasal dia tak ubah benda tu. Nampak? Okey. Yang kedua, wa tutayyab. Dia ada 3, dalam hadis ni ada 3 arahan Nabi. Ada 3 perintah Nabi. Bina masjid, bersihkan masjid. Nombor 3, tutayyab, wangikan masjid. Jadi nombor 3, arahan Nabi supaya mewangikan masjid. Jadi mana-mana masjid yang berbau busuk, yang manusia terganggu dengan bau tersebut, maka berdosalah orang-orang yang bertanggungjawab kerana telah melakukan sesuatu yang mencemarkan masjid. Jadi tuan-tuan ni, kita kena ambil perhatianlah. Yang saya baca tadi ni antara 2 ya. Perkataan Nabi, perkataan Allah. Hadis Nabi, ayat Al-Quran. Arahan dia. So hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kuliah kita pada malam ini dan memberikan manfaat kepada diri saya yang menyampaikan ilmu dan tuan-tuan yang mendengar. Allah mengampunkan dosa kita semua yang hadir pada majlis ini dan kita membawa balik pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.